Baik, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baharu pada hari ini yang mana kita nak kupas satu topik yang sangat menarik iaitu isu pelancongan. Kita tahu bahawa pelancongan ini merupakan sektor penting dalam pembangunan negara dan juga kita harapkan ada usaha dilakukan agar sektor ini menjadi penyumbang terbesar KDNK negara. Dan kita nak bersama dengan Dato' Azli Halim, Timbalan Presiden Malaysia International Tourism Development Association, dan juga kita saksikan bagaimana pelantikan Menteri Baharu iaitu Datuk Seri Tiong Kin Sing dan juga timbalannya Khairul Firdaus Akbar Khan yang akan mengemudi Kementerian Pelancongan dalam Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita terima kasih kepada Datuk Azli kerana sudi bersama kami di hari Sabtu. Mula cuti sekolah dan sebagainya, tapi Datuk Azli kekal sebagai individu yang bersuara lantang dalam industri ini. Kita nak tengok kepada kepimpinan pelantikan menteri dan juga timbalan menteri ini bersilih ganti dan sebagainya, tapi industri pelancongan pada ketika ini dalam fasa pemulihan. Yang kita tengok pencapaiannya belum lagi mencapai tahap sebelum pandemik COVID-19. Jadi harapan Datuk Azli itu sendiri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Gigi, Hafizi. Ya. Macam mana dah lepas pilihan raya ni dah sempat pergi melancong? Kita tengah plan ni ambil apa ni gile-gile. Saya bagi dia orang dulu bulan ni, bulan Januari jangan kacau saya dah. Musim pilihan raya tu masing-masing kita bagi tumpuan kepada nak memilih, ya. Ya, betul. Sekarang ni pun kita dah habis memilih dan sekarang ni kita nak pantau kerajaan baru. Dan alhamdulillah kita pun dah dapat seorang menteri dan timbalan menteri semalam baru diumumkan. Alhamdulillah, sebab apa? Kalau kita tengok harapan daripada segi industri pelancongan ni, kalau bertukar kerajaan, bertukar pucuk pimpinan dalam sesuatu kementerian tu, dia umpama bertukar satu lokomotif penggerak yang baru yang akan mengemudi sesuatu kementerian tu. Dalam konteks pelancongan ni, kita dah dapat seorang menteri baru yang daripada Sarawak dan timbalan menterinya daripada Sabah. Dan kita mengharapkan bahawa lokomotif yang akan bawa gerabak pelancongan ni akan membawa satu hala tuju yang lebih jelas, lebih laju lagi daripada sebelum ni. Dan kita harap industri ini akan terus berdaya saing dan mampu untuk menjadi satu penyumbang terbesar kepada sektor pelancongan. Kita tak nafikan setiap kali tukar menteri, setiap kali tukar kerajaan, setiap kali tukar pucuk pimpinan di dalam kementerian ni akan ada dasar-dasar baru yang akan dibentangkan atau akan dijalankan di peringkat kementerian ataupun menteri itu sendiri. Sebab apa, kalau kita tengok sebelum ni, menteri-menteri sebelum ni dia nak cari dia punya own legacy, kan? Apa yang dia dah buat atau apa-apa yang disumbangkan kepada industri pelancongan itu sendiri. Macam sebelum-sebelum ni kita ada menteri yang membawa aspirasi untuk mempromosikan pelancongan domestik. Ada yang nak mempromosikan produk pelancongan ekoturism, adventure tourism ke, atau apa-apa jenis produk pelancongan. Apa yang pasti, setiap menteri dia ada dia punya cara yang tersendiri dalam dia nak mengemudi industri pelancongan itu sendiri. Dan kita haraplah menteri yang baru ni nanti akan ada satu idea-idea baru yang mungkin kita sebelum ni tak pernah terfikir pun. Dan tentunya rakyat, khususnya penggiat industri pelancongan itu sendiri, mengharapkan sesuatu yang luar biasa. Sebab kita baru nak pulih daripada pandemik ni. Dah masuk ke endemik, dan tahun 2023 ni sebenarnya adalah satu penanda aras sama ada industri pelancongan kita ni akan terus maju ataupun terkebelakang. Kita tak tahu lagi. Kan? Memang betul kita ada dasar pelancongan negara pada tahun yang diumumkan sebelum ni untuk tahun 2020 sehingga 2030. Jadi dasar pelancongan negara dia punya plan untuk jangka masa panjang. Jadi sementara kita nak tunggu dasar pelancongan negara tu habis ataupun dilaksanakan, mungkin ada plan perancangan yang akan mengisi ruang untuk menggerakkan dasar pelancongan negara itu lebih laju lagi. Dan bercakap mengenai perkara itu, apa mungkin perkara utama yang perlu Menteri Motek Datuk Seri Tiong Kin Sing berikan perhatian dalam masa terdekat ni? Yalah, dalam masa terdekat ni memang kita pun menjangkakan tahun depan adalah tahun yang semua satu dunia menjangkakan akan berlaku krisis ekonomi,
krisis berbagai-bagai krisis inflasi yang akan menjenjaskan ekonomi. Tapi dalam masa yang sama, kita kena tengok trend pasaran pelancongan ketika ini yang mana menunjukkan satu peningkatan yang memberangsangkan, dan kita harap trend ini akan terus meningkat dari semasa ke semasa sehingga segala aspirasi pelancongan negara itu dapat dicapai. Dan kita mengharapkan menteri yang mengemudi industri pelancongan ni akan dapat melaksanakan satu program-program pemulihan yang lebih mantap dalam sebab kita mengharapkan satu jalinan kerjasama yang kukuh antara pihak penggiat industri pelancongan dan juga pihak kementerian serta agensi-agensi di bawah dia. Jadi kalau kita dapat sama-sama bekerja dalam nak menggerakkan industri pelancongan ni, rasa tugas sebagai seorang menteri ni dia akan lebih mudah sebab dia kena support each other. Menteri ada hala tuju dia, pihak kementerian ada perancangan dia, dan penggiat industri pelancongan ada harapan dia. Kita harap jalinan kerjasama ni kita akan dapat pergiatkan daripada semasa ke semasa. Dan bercakap tentang jalinan kerjasama, PRU15 kita telah melihat sebuah kerajaan perpaduan ditubuhkan daripada gabungan-gabungan parti yang dahulu menjadi lawan, kini menjadi kawan. Bagaimana sebenarnya kita mahu memastikan bahawa kerjasama di peringkat persekutuan itu diterjemahkan juga jalinan yang lebih erat kepada peringkat negeri? Sebab ini penting. Betul. Untuk kita pastikan bahawa industri pelancongan ini sama-sama dipergiatkan secara semua pihak, bukan hanya secara silo. Yep. Datuk. Okeylah, memang kalau kita melihat sebelum ni pun di peringkat negeri ada yang berlainan parti politiknya, dan untuk kali ini kita mewujudkan satu kerajaan perpaduan yang mana para pemimpinnya terdiri daripada parti-parti yang berbeza, dan mungkin sebelum ni dari pihak pembangkang dan kerajaan bergabung dalam satu kerajaan perpaduan. Sebelum ni kita tengok ada juga negeri-negeri lain yang sebelum ni bergerak dalam parti yang bukan kerajaan, seperti kerajaan persekutuan dipimpin oleh kerajaan lain, kerajaan negeri dipimpin oleh kerajaan bukan kerajaan. Tapi dalam konteks pelancongan kita tak boleh membezakan politik. Kalau kita nak berjaya dalam konteks pelancongan ni, selepas pilihan raya dah habis kan, kita dah pilih siapa pemimpin kita, dan sekarang ni kita nak bekerja. Kita nak bekerja macam mana kita nak meningkatkan industri pelancongan kita, sebab dia punya spillover, dia punya benefit ke atas kemajuan industri pelancongan ni, kejayaan industri pelancongan bukan dapat akan diraih oleh mereka yang terlibat secara langsung dalam sektor pelancongan. Datuk, saya maaf saya mencelah. Cuma kerajaan perpaduan ini ditubuh di peringkat persekutuan kan. Kita dengar suara-suara ahli-ahli parlimen yang menyatakan bahawa kadang-kala tu peruntukan di kawasan mereka untuk membangun pembangunan dan sebagainya, pelancongan sebagainya, yang pembangkang akan diberikan peruntukannya sedikit, yang mana dalam kerajaan diberikan peruntukan yang banyak. Jadi ini berkaitan dengan politik. Bagaimana untuk kita atasi perkara berkenaan, untuk kita pastikan bahawa kita beri fair and square kepada semua ahli parlimen. Sebab tak kiralah itu parti politik berlainan ke, yang pentingnya adalah rakyat di bawah. Rakyat di akar umbi itu yang memerlukan bantuan, yang memerlukan mahukan pembangunan pelancongan dan sebagainya, eko pelancongan. Tak kiralah apa pun dibangunkan di kawasan mereka, itu yang lebih penting pada ketika ini berbanding kita nak melihat kepada politik dan sebagainya. Datuk. Ya, saya setuju apa Fifi cakap tu. Sebab sebelum ni pun kita tengok ada kerajaan negeri yang berlainan parti dengan peringkat persekutuan. Tetapi yang paling utama sekarang ni macam mana kita nak meletakkan nasib industri pelancongan itu sendiri, iaitu mereka yang menggerakkan industri pelancongan dibantu, dibela sama rata, tanpa mengira dia ni penyokong parti lawan ke, parti kawan ke. Jadi sebab yang di peringkat negeri khususnya, mereka ada dia punya peruntukan sendiri. Di peringkat negeri ada dia punya belanjawan sendiri yang mana mereka peruntukkan untuk sektor-sektor yang masing-masing. Di peringkat persekutuan ada dia punya peruntukan sendiri, belanjawan dia sendiri, yang mana sepatutnya diagihkan sama rata kepada seluruh negeri yang sama, ada yang menyokong ataupun yang tidak.
Yang ini penting ya, sebab apa, dalam konteks rakyat pelancongan ni, dia bukan ikut negeri, dia ikut negara. Bila kita nak promosikan Malaysia, kita tak boleh nak promosi Kuala Lumpur saja ataupun Selangor saja. Dia kena ada satu what do you call it, satu gandingan yang mana kita jual Malaysia, yang mana pelancong akan datang, dia akan datang masuk di Selangor, airport di Selangor. Kalau dia nak datang KL, dia tak boleh sebab airport di Selangor kan. Masuk gateway to Malaysia is Selangor, kata KLIA dia Selangor. And then dia akan spend masa kat Selangor dulu ataupun dia nak terus ke KL, and then nak pergi ke Perak, pergi ke Penang. So kalau kita nak fikirkan kemudahan ataupun fasiliti untuk pelancongan tu, kalau kerajaan bagi peruntukan kata Selangor lebih ataupun Kuala Lumpur lebih atau Perak lebih. Jadi mungkin jalan ni sekerat-sekerat je. Kata jalan sini dah cantik, kemudahan kat sini memang cantik. Memang hebat. Tapi on the way tu tak terurus kan. Jadi dia macam ada Tak seimbang. Tak seimbang. Jadi kena memikirkan pelancongan ni kena sama rata. Itu yang lebih penting. Ya, bercakap mengenai perkara itu juga. Kita tahu masa pandemik banyak pemain-pemain industri yang memerlukan bantuan kerana tidak mampu survive ketika itu. Tapi ketika ini kita lihat keadaan semakin hari semakin pulih. Tapi dari segi itu adakah masih lagi ada beberapa pemain industri yang memerlukan bantuan untuk pulihkan perniagaan? Adakah masih ada keperluan mendesak untuk kerajaan membantu, atau banyak sebenarnya yang sudah beradaptasi dengan keadaan ketika ini atau sudah mula berdiri dengan kaki sendiri? Ya, betul. Dan itulah bila berlaku musibah seperti PKP, pandemik COVID-19 ni sebenarnya banyak memberikan kita satu pengajaran yang cukup berharga khususnya kepada semua penggiat industri pelancongan ni. Dan kita tengok ada syarikat yang terpaksa ditutup ketika pandemik, ketika PKP tu, ada yang masih lagi mampu bertahan. Jadi kita tengok macam mana syarikat yang mampu bertahan tu. Syarikat yang tak mampu bertahan tu, dia dah tukar dia punya business model pergi ke bisnes-bisnes lain. Dan bila pelancongan dibuka kembali, mereka kembali masuk kembali ke dalam industri pelancongan. Mereka sebenarnya masih lagi memerlukan bantuan, sokongan daripada segi keuangan, daripada segi bantuan-bantuan moral untuk memastikan mereka masih lagi sustain dalam industri pelancongan ni. Sebab apa? Baru-baru ni selepas kita buka pintu sepadan untuk pelancong, terdapat kekurangan daripada segi mutu perkhidmatan kita. Hotel kita masih belum dibuka sepenuhnya sebab tenaga kerja kekurangan. Ramai yang pergi ke industri lain. And then daripada segi accessibility, pengangkutan udara, pengangkutan feri nak bawa pelancong ke Langkawi juga kurang. Jadi benda-benda ni kita kena bagi lagi bantuan untuk pastikan mutu perkhidmatan kita berada pada tahap yang terbaik. Dan sekaligus sebab industri pelancongan ni adalah industri perkhidmatan. Kalau kekurangan daripada segi tenaga kerjanya, daripada segi fasiliti dia akan menjejaskan ke seluruh ekosistem pelancongan itu sendiri. Jadi kita kena ambil kira daripada segi bantuan-bantuan sokongan ni. Seperti juga bantuan daripada segi sokongan promosi. Sokongan promosi ini juga penting. Bila kita dah ada produk yang bagus, kita nak kena war-warkan sama ada kepada masyarakat di tempatan untuk pelancongan domestik ataupun keluar negara. Kalau kita tak promosi kan, orang tak tahu apakah kita dah bersedia untuk menyambut pelancong balik ataupun produk pelancongan kita dah buka ke tidak. Orang tak tahu. Sebab tu di peringkat UNWTO sendiri, mereka menjangkakan pelancongan akan pulih pada tahun 2024. Lambat lagi. Jadi kita alhamdulillah negara kita adalah antara negara yang terawal di Asia yang membuka pintu kita kepada pelancong. Sebab sekarang ni China pun tak buka lagi. Negara China masih lagi ada sekatan. Memanglah pasaran China adalah satu pasaran penting bagi Malaysia. Bila China buka pintu sepadan untuk pelancong dia boleh melancong keluar negara nanti besok, kita akan jumlah statistik pelancong akan meningkat. Bila pelancong ramai datang, kalau kita masih tak bersedia dengan khidmat kita, dengan fasiliti kita kan, accessibility, flight nak bawa pelancong kat sini pun kadang tak cukup-cukup lagi. Jadi ini akan menjadi satu cabaran lah pada kita.
Kita nak bercakap mengenai cabaran dan juga kekangan itu, tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, pantau kerajaan baru bagaimana kita mahu meningkatkan industri pelancongan negara dalam fasa pemulihan ini. Kita bersama dengan Datuk Azli. Datuk, tadi kita banyak bincangkan berkaitan dengan kepimpinan baru dan sebagainya. Cuma kita nak tengok kepimpinan baru ini, YB Menteri sebelum ini merupakan duta khas kepada PM bertaraf Menteri ke China. Bagaimana sebenarnya jaringan ataupun networking terjalin itu boleh diperkasakan lagi? Sebab pada ketika ini dasar sifar COVID China itu yang dilihat sebagai satu perkara yang cukup menjejaskan ekonomi bukan sahaja Malaysia tapi seluruh dunia kan. Dan kita juga faham bahawa kebergantungan Malaysia kepada pelancong daripada China ini untuk menjana kita punya KDNK dalam sifat yang banyak, dan juga pelancong daripada China ini disifatkan pelancong yang berkualiti, mereka spend banyak di Malaysia. Jadi bagaimana sebenarnya kepimpinan baru ini boleh berhubung, berdiplomasi untuk memastikan bahawa sekurang-kurangnya Malaysia antara negara awal yang dibuka untuk pelancong daripada China ni? Betul. Yalah, itu faktor daripada segi dasar kerajaan China sendiri yang tidak membenarkan masyarakat dia pergi melancong ke luar negara. Memang betul. Itu adalah langkah yang diambil oleh kerajaan sendiri. Dan mereka menjangkakan untuk mengadakan proses kawalan ni mungkin sampai 2023 mungkin. Tapi sebab dah ada protes dalam kalangan masyarakat mereka mungkin akan mempercepatkan proses itu. Dan memang betul, menteri kita sekarang ni adalah seorang yang mungkin mempunyai pengalaman dalam berhubung secara diplomasinya dengan kerajaan China. Jadi kita mengharapkan mungkin ada formula-formula tertentu atau cara yang terbaik daripada pihak yang berhormat menteri sendiri untuk berunding ataupun menjalankan satu misi pemasaran atau promosi di negara China untuk mungkin menjadikan Malaysia ni sebagai satu pilot project. Sebab dulu masa kita nak mula-mula membuka sektor pelancongan kepada pelancong selepas pandemik, kita buat satu program gelembung pelancongan. Travel bubble. Ya, kita buat gelembung perjalanan antara Langkawi. Ya. Jadi mungkin kita boleh menggunakan kaedah tu untuk menggunakan mengambil kira untuk pasaran China ni. Kita buat gelembung perjalanan antara China dan Malaysia sebagai proses permulaan untuk kita buka pintu sepadan kita kepada negara China. Ini memerlukan satu kajian ataupun pendekatan yang lebih holistik dengan mengambil kira apakah kesan yang baik ataupun sebaliknya, dan pihak di kementerian seperti MOTEC sendiri khususnya mungkin boleh mengadakan satu plan perancangan yang lebih jelas dengan satu program-program yang lebih dinamik untuk merangsang pelancong daripada China ke Malaysia. Sebab tujuan untuk menarik pelancong China kena bermula daripada sekarang. Tujuan kerja-kerja promosinya, kerja-kerja pemasarannya, pembangunan pakejnya kena dijalankan daripada sekarang. Jangan tunggu dah buka sempadan nanti besok baru kita nak bawa brosur nak pergi promosi dekat China kan. Sebenarnya kita dah boleh start dah program promosi, program pemasaran, program pembangunan pakej pelancongan yang bersesuaian yang kita nak promote di negara China tu kita dah boleh lakukan daripada sekarang. Even untuk program pelancongan perubatan sebenarnya kita dah jalankan, dah boleh buka dah sebenarnya untuk pelancong tak kira daripada mana-mana negara. Ketika COVID lagi, ketika PKP kita dah buka dah sebenarnya untuk tujuan pelancongan perubatan. Jadi mungkin kita boleh start dengan medical tourism punya program pelancongan kesihatan, dan kemudiannya kita teruskan untuk program yang bersifat MICE untuk group tour dulu. Group tour ni kita senang nak kontrol. Dia datang secara package berkumpulan. Jadi kita senang nak pantau dia pergi mana ke destinasi, and then dia punya volume pun sumbangan dia kepada pendapatan negara pun besar. Because dia orang high spender untuk pelancong yang untuk niche market. Mungkin kita boleh buka secara berperingkat, dan mungkin juga boleh kita try untuk hidupkan, dia dah hidup dah, cuma kita nak
semarakkan lagi ataupun perhebatkan lagi program Malaysia My Second Home untuk market China. Program Malaysia Rumah Keduaku. Yang ini sebenarnya satu program yang dikirakan bagus untuk investment daripada luar negara masuk ke dalam negara kita. Dan ini secara tak langsung dapat memulihkan ekonomi kita dengan lebih cepat. Jadi untuk proses menjalankan Malaysia My Second Home ni, dia memerlukan kerjasama banyak kementerian juga. KDN-nya, Immigration-nya, MOTEC-nya. So kalau kita dapat mempermudahkan daripada segi rules and regulation dia, saya kira ini adalah antara produk-produk pelancongan ataupun package pelancongan yang kita boleh start dulu. For starting. Ya. Dan juga Datuk, kita bercakap mengenai perkara itu, apa mungkin lagi strategi-strategi daripada MOTEC yang boleh menarik lagi pelancong luar ke dalam negara kita? Sebab kalau saya lihat masa Hari Kebangsaan tempoh hari ada seorang warga Perancis ini, dia sangat popular kerana dia menyambut sama-sama Hari Kebangsaan. Saya Alwin nama dia. Ia menjadi satu fenomena apabila dia melihat sendiri turun padang sendiri melihat bagaimana rakyat Malaysia ini sambut Hari Kebangsaan. Tapi dalam masa yang sama, Alwin ni dia tanpa sedar dia jadi ejen juga tahu. Dia pergi menyambut Hari Deepavali dan sebagainya. Ini merupakan satu platform baru juga kepada pelancongan untuk orang luar sana mengalami sendiri hari-hari penting dalam negara kita, hari-hari yang meriah, Deepavali, Hari Raya dan sebagainya. Kalau kita bukan cakap sahaja berkenaan dengan pelancong Cina, bagaimana pelancong daripada ASEAN, Asia Barat, Eropah misalnya, bagaimana strategi MOTEC boleh tarik lagi mereka ke dalam negara kita? Betul, yang itu kita kirakan macam satu promotion, free promotion kan. Orang tu datang and then tiba-tiba promote, datang ke event kita. Viral juga tu. Memang kita kena melihat daripada perspektif kreativiti dalam nak mempromosikan negara kita. Tak boleh menggunakan channel-channel yang macam konvensional macam dulu-dulu. So sekarang ni kita dah ada sosial medianya, dah ada macam-macam saluran promosi, publicity, orang buat TikTok pun dah boleh. Yang lebih murah. Lebih murah, lebih berkesan, impact dia pun lagi kadang lebih baik. Jadi itulah kadang benda tu kita nampak simple kan. Orang asing tu datang ke Malaysia sebenarnya dia bukan nak tengok kita punya pemandangan ataupun produk pelancongan saja. Kadang dia nak tengok Fizi ke Gigi dengan pakaian tradisionalnya, cara budaya kerja kita, cara kita punya kehidupan. Kita sebenarnya sebagai rakyat Malaysia adalah produk pelancongan yang kita tak sedar kan. Orang datang nak tengok kita. Kenapa kita okey ni best kat Malaysia ni, kalau kita tengok Fizi perasan dekat jalan raya, kenapa orang naik motor dia pakai baju terbalik? Kat Malaysia saja dia tu. Sama apa kelawar tu kan. Kat negara lain tak ada. Mungkin orang datang nak tengok budaya tu. Benda-benda simple yang kita tak perasan, yang kita buat hari-hari, tapi sebenarnya itu unik untuk orang-orang negara luar. Tu. Dan kita ambil lah benda-benda unik yang menarik, yang kita boleh banggakan. Jangan ambil benda-benda yang memalukan. Jadi kita kena kreatif. That's why di Indonesia kita tengok jiran kita, dia tubuhkan Kementerian Pelancongan dan Ekonomi Kreatif. Bagaimana pelancongan tu dapat digabungkan dengan ekonomi kreatif, industri kreatif. Jadi kreativiti itu penting untuk nak mempromosikan atau memasarkan produk pelancongan. Memang kita kat sini ada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Dan pada saya, seni dan budaya itu adalah satu produk pelancongan. Pelancongan itu dah merangkumi semua. Seninya, budayanya, warisannya. Kalau kita nak ke kementerian, macam-macam kementerian boleh masuk bawah pelancongan ni. Perubatannya, pendidikannya, sportnya. Sport tourism is one of the produk pelancongan juga. Jadi mungkin ekonomi kreatif tu lebih signifikan, lebih relevan masa sekarang ni untuk kita nak mengangkat industri pelancongan tu secara kreatif. Kan? Macam yang kita yang benda-benda simple-simple ni lah. Mungkin pihak di peringkat akademik sendiri pun boleh buat satu kajian ataupun satu libat uruf dengan industri pelancongan. Macam mana kita nak create satu produk satu usaha promosi yang lebih kreatif untuk mempromosikan produk pelancongan kita. Yang ini lagi penting pada saya. Kalau kita nak jual kata pantai, dekat Bali ada pantai, dekat Phuket ada pantai. Tapi macam mana kita nak meletakkan pantai kita
lebih advance, lebih menarik daripada pantai-pantai lain. Mungkin daripada segi fotografi dia, daripada segi angle kita nak susun jalan penceritaan tentang pantai itu. Sejarah pantai tu. Sejarah dia. So, saya rasa ini kita kena fikirkan bersama. Tapi pantai kita memang menarik. Tak ada batu-batu tau. Tak ada ombak yang kuat. Terutama Terengganu tu. Saya tahulah. Itu Saya pun tahu. keistimewaan. Okey, baik. Kita banyak bincangkan tadi dengan Dato' Azli Halim, iaitu Timbalan Presiden Malaysia International Tourism Development Association. Kita berterima kasih kepada Dato' Azli. Dato' Azli seringkali datang ke Astro Awani, kongsikan pendapat dan juga pandangan berkaitan dengan industri pelancongan yang sememangnya dekat di hati beliau. Dan kita juga melihat kepada kepimpinan baru Datuk Seri Tiong King Sing dan juga Khairul Firdaus Akbar Khan yang akan mengemudi Kementerian Pelancongan dan bagaimana untuk memastikan bahawa industri ini bangkit semula daripada pandemik COVID-19 dan mungkin boleh menjadi antara penyumbang terbesar dalam keadaan negara. Baik, dengan itu kita harapkan diskusi ini dapat didengari juga oleh kementerian seterusnya membawa sektor pelancongan ini ke tahap yang lebih baik. Baik, dengan itu saya Jijik Ahmad dan saya Fizal Zaman dalam Pantau Kerajaan Baru. Salam hormat. Jumpa lagi.